Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kepada rakan media sosial saya, kepada para YouTuber. Terima kasih kerana sudi subscribe channel saya Semangat Antar. Jadi alhamdulillah hari ini saya nak bagi topik isu berkaitan dengan kebanyakannya banyak orang komplain, iaitu ustaz, suami saya ni susah, suami saya ni tak kaya, suami saya ni miskin, tak ada duit, nak beli susu pun susah. Okey, kita tengok balik dalam cerita tentang bab Rasulullah SAW ketika bila mana Rasulullah wafat. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa harta pun kepada isteri baginda. Apa yang ditinggalkan? Hanya dua saja. Iaitu apa dia? Iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW ataupun sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan dan rakan media sosial saya yang dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ni saya nak bagi tips ataupun saya nak bagi sedikit cadangan kepada para isteri ni, macam mana kita nak jemput rezeki suami dengan deras. Kita nak penuhkan poket suami. Kita kadang-kadang kemungkinan mungkin kita tak dapat nak bantu suami dari segi sudut pekerjaan, mungkin kita nak jaga anak-anak kat rumah, kita banyak komitmen lain, kan, mungkin kita tak mampu untuk bekerja, mungkin faktor kesakitan, usia, faktor ekonomi, faktor keluarga, suami tak bagi bekerja. Tapi kita boleh bantu suami iaitu untuk membanyakkan poket suami ataupun mengembungkan poket suami, untuk menjemput rezeki dengan banyak kepada suami. Okey, jangan lupa saksikan lepas ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Terima kasih kerana setia lagi menonton channel saya ini, iaitu tentang topik berkaitan dengan isu bagaimana untuk menjemput rezeki suami dengan cepat, dengan deras. Okey, yang pertama sekali, kita ni sebagai seorang isteri, kita dah tahu kita nakkan suami kita tu murah rezekinya, tapi kita tak nak bantu. Yang pertama sekali tips dia iaitu kita tolong menjadi isteri yang solehah. Tak perlu kita nak jadi seperti ustazah. Tak perlu kita nak jadi diri orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Solehah ni dalam erti kata lain, iaitu kita jaga peribadi kita, kita jaga penampilan kita, kita tidak curang dengan suami kita. Itu maksudnya, iaitu menjadi isteri yang solehah. Jadi tak perlulah kita ni nak menjadi seperti ustazah ataupun nak berkahwin dengan ustaz contoh, ataupun si suami nak cari ustazah. Perlu dia nak jadi orang yang soleh, tak perlu kita kena kahwin dengan ustazah ataupun ustaz. Kita yang perlu perbaiki diri kita sendiri, cari guru-guru untuk belajar agama. Dan tips yang kedua pula iaitu melayani suami. Kadang-kadang ramai si isteri ni, dia kalau boleh dia tak nak layan suami dengan baik. Kadang-kadang suami tidur di luar, isteri tidur dalam bilik. Masya Allah, dia biarkan suami dia untuk tidur di luar. Dia tak nak panggil suami dia untuk tidur sekali dengan dia. Itu pun boleh menyebabkan malaikat Ahmad kurang bagi rezeki kepada kita, iaitu Allah Ta'ala ataupun malaikat akan sempitkan rezeki kita bila mana kalau kita ni menderhaka ataupun tak layan suami dengan baik. Contoh, kita bagi contoh Aisyah radhiyallahu anha, ketika bila mana Rasulullah SAW balik daripada peperang, dia akan picit kaki Rasulullah. Walaupun pada ketika itu Rasulullah tak nak menyusahkan isteri-isteri baginda, tak nak susahkan Aisyah. Dia kata, tak apalah Aisyah, aku sakit tak apa, jangan kamu penat. Kata Rasulullah SAW kepada isteri-isteri baginda. Kita kalau boleh, suami balik kerja, langsung kita tak nak picit dia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, suami ni kalau dia sakit, penat, dia tak payah pergi jumpa doktor pun tak apa. Isteri picit pun itulah dah tenang fikiran dia, dah sihat badan dia. Itulah kuasa memicit tau. Kita kena layan iaitu suami dengan baik. Dan yang ketiga pula, kita kena mendoakan suami. Pernah tak tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian mendoakan suami perempuan? Kadang-kadang ada yang tidak, ada yang doa, tak apalah, biarlah suami tu tak payah balik pun tak apa.
menyusahkan orang je, asyik nak masak untuk dia je. Jadi tak boleh, itu dikira sebagai menderhaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tolonglah jaga tutur kata kita, sebab apa yang keluar daripada mulut isteri itu adalah suatu doa. Tolonglah doa dengan baik kepada suami anda. Minta, ya Allah, tolonglah ya Allah, dia ni jaga aku ya Allah, dia ni suami yang baik ya Allah. Hendaklah dia pergi kerja, pulang membawa kejayaan, pulang membawa rahmat. Kau peliharalah dia sepanjang dia dalam bekerja, dan ampunilah dosa dia ya Allah. Moga tiap titisan peluh yang mengalir pada tubuh badan dia, kau ampunkanlah dosa dia ya Allah, kerana dia menjaga aku dan menjaga anak-anak aku bersama dengan dia. Pernah tak kita berdoa begitu? Kadang-kadang tak pernah kan? Kita berdoa begitu tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni kita start berdoa, semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada suami kita. Dan bila kita berdoa kepada suami tadi, doa tu akan dapat juga pada kita. Kena berdoa untuk suami. Dan yang keempat, kita kena rajin bersedekah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kita tak boleh keluar daripada rumah ni sebab apa? Mungkin faktor pandemik sekarang ni. Mungkin faktor sebab kita lockdown sekarang ni. Mungkin faktor kita ni terbatas dengan syarak yang kita tidak boleh keluar selama beberapa yang ditetapkan oleh syarak. Sebab apa? Sebab kita masih lagi berstatus isteri. Lainlah kalau kita janda ataupun kita anak dara. Tapi kita ni masih lagi isteri orang, kita kena minta kepada suami kita, bang boleh tak nak keluar kejap, nak pergi sedekah kepada fakir miskin. Ataupun kita minta pada suami kita, bang boleh tak abang bawa duit ni yang saya bagi pada abang ni, abang sedekah kepada fakir miskin. Pesan pada suami. Dan juga boleh kita sedekah, kita masak banyak-banyak, masak ikan patin ke, masak gulai tempoyak ke, masak asam pedas ke, apa-apa, dan kita bagi kepada jiran sebelah rumah kita. Itu di antara cara ataupun salah satu untuk kita bersedekah. Dan yang kelima pula, iaitu isteri yang pandai menjaga ekonomi suami dia ataupun menjaga kewangan suami dia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di dalam satu pentadbiran ni dia kena ada, iaitu menteri dan juga Perdana Menteri dan juga menteri timbalan Perdana Menteri dan juga menteri kewangan. Sebab apa? Sebab menteri kewangan ni dia nak buat pembentangan bajet, dia nak menguruskan hal kewangan. Sama juga macam kita dalam tampuk pemerintahan dalam rumah tangga. Maksudnya suami itu sebagai ketua keluarga dan isteri itu sebagai timbalan ketua keluarga. Maksudnya dia kena menguruskan kewangan. Janganlah pula bila suami bagi 1,000, duit 1,000 tu dia habiskan. Tidak begitu. Okey. Isteri kena pandai, iaitu menguruskan kewangan suami. Kena bijak. Contoh nak beli barang, kita limited dan kita list. Itu salah satu di antaranya cara ataupun betul kita nak jemput rezeki suami dengan deras. Dan yang keenam pula, yang keenam, yang last sekali, kena sentiasa bersabar dengan kerenah isteri ataupun kena bersabar dengan kerenah suami ataupun kerenah anak-anak. Isteri kena bersabar dengan kerenah suami, suami kena bersabar dengan kerenah isteri, dan isteri kena bersabar dengan kerenah anak-anak. Kalau kita menjadi orang yang sabar, insya-Allah Allah akan tambahkan darjat dan nikmat yang paling tinggi sekali di dunia dan juga di akhirat. Okey. Itu saja tips ataupun petua yang saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, iaitu petua untuk menjemput rezeki suami. Kita jangan sibuk nak komplain. Kadang-kadang susahlah ustaz, kadang-kadang ataupun susahlah kita, orang kata banyak sangat gaji suami ni tak boleh nak survive kehidupan kami. Ramai yang berjumpa dengan saya, dia meluahkan kata-kata begitu. Sebenarnya kita sendiri sebagai seorang isteri, anda sendiri sebagai seorang isteri, anda kena bantu suami anda dari segi sudut kewangan. Contoh kalau kita nak jual barang-barang kraft tangan dan sebagainya, ataupun kita berniaga kecil-kecilan di rumah, kita buat COD dan sebagainya pun, itu salah satu cara untuk bantu suami. Jangan kita komplain suami miskin ataupun suami tak ada duit. Saya ingat balik kata para ulama, bila mana kalau sekiranya suami mampu bagi apa itu saja yang dibagi, kita kena terima, tidak boleh meminta-minta dengan lebih. Dan kata seorang lagi ulama, dia kata apa? Kalau si suami ni
Dia menginfakkan sebahagian daripada duit dia, masa dia, kewangan dia, ekonomi dia dalam rumah tangga bersama dengan anak dan isteri, insya-Allah Allah akan cukupkan keperluan ekonomi dia di luar. Kadang-kadang suami ni tiba-tiba ada je orang nak belanja dia. Sebab apa? Sebab dia mencukupkan keperluan dalam rumah. Okey. Saya rasa sekadar itu saja, insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk vlog yang akan datang, dan kita jumpa lagi untuk petua-petua dan resepi-resepi yang akan datang. InsyaAllah jangan lupa subscribe, like dan juga komen di bawah. Dan insyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.